Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Hari ini Menu Suri akan menunjukkan cara penyediaan rendang ayam cili padi atau lebih dikenali dengan rendang hijau. Jom ikuti cara Menu Suri menyediakan rendang ayam cili padi. Jom ke dapur. Di sini saya menggunakan setengah ekor ayam yang dipotong kecil dan dibersihkan. Antara bahan lain ialah 5 batang serai, 1 inci kunyit hidup, 1 inci lengkuas, 1,5 inci halia, 5 helai daun limau purut, 2 keping asam keping, saya guna yang kecil saja, 2 inci kulit kayu manis, 5 biji bunga cengkeh dan 1 bunga lawang. Antara bahan lain ialah 1 biji cili besar hijau dan juga cili padi hijau. Kalau nak pedas boleh isi lebih ya. 5 biji bawang merah, 4 ulas bawang putih, 1 sudu besar kerisik kelapa, 1 sudu kecil garam dan serbuk kunyit. Bagi penggunaan santan, saya gunakan 1 kotak kecil santan. Okey, mula-mula kita masukkan garam dan serbuk kunyit ke dalam ayam. Kita gaul sehingga sebati, bercampur rata dengan ayam. Ayam ni kita gaul dengan garam dan sedikit serbuk kunyit sebab kita nak goreng separuh masak nanti. Setelah tu kita sediakan bahan untuk dikisar. Kita hiris bawang merah. Bawang merah ni saya hiris kasar. Bawang kita potong kasar sebab kita nak kisar. Bawang ni dia lembut, bila kita masuk dalam pengisar dia cepat hancur. Setelah tu, kita boleh potong bawang putih. Bawang putih juga dihiris kasar. Bawang putih dipotong ke semuanya. Kemudian kita potong lengkuas, halia dan juga kunyit hidup. Lengkuas hendaklah dihiris nipis. Kalau kita hiris terlalu tebal nanti dia susah hancur bila kisar. Halia juga kita hiris nipis. Kunyit hidup juga dihiris nipis. 5 batang serai juga dihiris nipis. Ambil bahagian lembut saja. Serai ni kita kena hiris betul-betul nipis. Kalau kita hiris kasar, bila kita kisar nanti dia tak berapa hancur dan berserat. Kalau kita makan nanti tak sedap. Bahagian luar yang keras ni kita buang. Yang bahagian lembut kita hiris nipis, kita ambil. Setelah bahan yang dikisar kita hiris, boleh masukkan lengkuas, halia, kunyit hidup dan juga serai ke dalam pengisar. Kemudian masukkan cili padi, masukkan ke semuanya. Cili besar kita hiris dan kita masuk juga ke dalam pengisar. Masukkan juga bawang merah dan bawang putih. Masukkan air secukupnya dan kisar sehingga betul-betul hancur. Sementara tu daun limau purut dibelah dua.
bahagian tengah tulang dia, tulang daun tu kita kena buang. Buat sehingga habis. Dan tengah daun limau purut ni kita kena buang untuk mengelakkan ada rasa pahit daripada daun limau purut. Setelah tu panaskan minyak. Goreng ayam separuh masak. Gorengkan kesemuanya. Jangan goreng terlalu garing. Cukup sekadar separuh masak. Setelah ayam goreng separuh masak, bolehlah diangkat. Kemudian minyak goreng ayam tu kita keluarkan sedikit. Kita tinggalkan anggaran dalam 3/4 cawan. Masukkan bahan kisar. Goreng sehingga bahan kisar naik bau dan sedikit garing. Jangan lupa masukkan kulit kayu manis, bunga cangkih dan bunga lawang. Kita goreng sehingga pecah minyak. Bahan tumisan pun dah sedikit garing dan pecah minyak. Kemudian bolehlah kita masukkan ayam. Kita masukkan ayam ke semuanya. Kacau sehingga bahan tumisan dan ayam bercampur rata. Setelah ayam dan bahan tumisan tercampur rata, boleh masukkan santan dan juga sedikit air. Kacau lagi supaya santan, bahan tumisan dan ayam bercampur rata. Setelah tu boleh masukkan daun limau purut dan juga asam keping. Kemudian masukkan garam dan gula secukup rasa. Masukkan 1 sudu besar kerisik. Kacau lagi sehingga semua bercampur. Rendang ni akan menjadi sedikit pekat sebab kita dah campur dengan kerisik. Sewaktu masak, kita kena kacau sekali-sekala supaya tidak berkerak di bahagian bawah. Sebab kita dah masukkan kerisik tadi, kuah rendang kita akan menjadi sedikit pekat. Rendang hendaklah dikacau sekali-sekala sehingga masak. Apabila masak, kuah dia tu akan menjadi sedikit pekat dan akan timbul minyak. Itu menunjukkan santan dan rendang kita masak dengan baik. Kalau masak rendang cili padi ni, harum satu dapur bau rendang. Gabungan bahan-bahan kisar seperti halia, lengkuas dan juga serai menjadikan rendang kita harum bila dimasak. Dengan gabungan daun limau purut menaikkan lagi rasa. Rasa rendang juga agak berbeza daripada rendang yang lain dengan penggunaan cili padi dalam masakan rendang ni. Okey, rendang kita pun sudah siap dimasak. Kalau nak tahu rendang kita tu dah siap masak, boleh tengok sini. Dia ada timbul sedikit minyak. Itu tandanya santan dan rendang kita masak dengan baik. Okey, setelah tu boleh kita padamkan api dan rendang pun boleh dihidangkan. Rendang ayam boleh dihidangkan dengan berbagai menu. Bau dia sangat sedap. Bau daripada bahan kisar dan rempah yang kita gunakan dan juga bau daripada daun limau purut. Rendang ni sangat sedap dan amat menyelerakan. Mudahkan menyediakan rendang ayam cili padi cara menu suri. Jangan lupa mencuba ya. Menu rendang ayam cili padi atau rendang hijau ni juga merupakan salah satu hidangan kegemaran saya. Sila like, subscribe, tekan loceng, share dan komen. Jangan lupa mencuba ya. Selamat mencuba. Terima kasih. Bye.